Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah, pimpinan masyarakat, pimpinan surau, tuan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, barisan nyatan kuasa, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslim muslimat, sahabat-sahabat saya, para jemaah surau An-Nur, Bandar Puteri Kelang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT di atas segala limpah kurnia rahmatnya yang tiada terhingga kepada kita. Alhamdulillah, Allah letak kita ni dalam pemeliharaannya. Selamat, ya, banjir pun maknanya selamat lagi, ada tempat, ya, untuk parking, ya, selamat lagi, alhamdulillah. Semuanya kuasa Allah SWT, dan semoga Allah pemudahkanlah tuan-tuan. Tapi kita bila ada ujian, maka kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Redha. Sesungguhnya kita ni kepunyaan Allah. Maksudnya kepunyaan Allah itu segala nasib kita, keadaan kita, apa perbuatan kita atas dunia ni mengikut kudrat dan irada Allah Ta'ala, mengikut keadilannya. Keadilan dia tak zalim. Allah tak walaisa rabbuka bizallamil abid. Allah tidak menzalimi hamba-Nya. Alhamdulillah, inna lillahi, kepunyaan Allah semua, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita kembali. Macam mana hebat kita, macam mana kita ni bertahan di atas dunia ni, tapi akhirnya kepada Allah juga kita kembali. Tak boleh lari tuan-tuan, kan? Maka kita hidup atas dunia ini, baki-baki sisa-sisa yang umur kita ini kita penuhkan dengan amalan-amalan yang soleh. Semoga dengan amalan soleh itu menjadi bekalan kita di hari akhirat, menyelamatkan kita di hari akhirat. Nanti di sana itulah modalnya amal soleh. Yasma'u al-mayyit salasatun fayarja'u isnani wa yabqa ma'u wahid fayarja'u ahluhu. Yasma'u al-mayyitu ahlu amaluhu wa yabqa amaluhu. Mayat itu diikuti dengan 3 perkara, oleh ahli keluarganya, oleh hartanya, oleh amalannya. Maka kembalilah ahli keluarganya dan hartanya, kekallah bersamanya amalan tuan-tuan. Dunia ni banyak macam mana pun kita akan tinggalkan. Sebenarnya banyak macam mana pun, juta-juta ke, bilion-bilion ke, Allah kata qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah nikmat dunia tu sikit, walaupun rasa banyak tapi sikit, sebab dia akan musnah semua. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada atas dunia akan binasa. Katakanlah nikmat dunia tu sikit, akhiratlah yang lebih baik, yang kekal selama-lamanya bagi orang-orang yang bertakwa. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat saya, kita kembali kepada Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan sifat Nabi ni. Masih lagi dalam bab fizikal dia tuan-tuan. Kita sambung hadis yang ke-9. An Jabir bin Samrah
radhiyallahu anhuma qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyanin wa alaihi hullatun hamra wa alaihi hullatun hamra. Hullah ni Nabi berpakaian merah, hullatun hamra. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamari fala huwa indi ahsanu minal qamar. Maksud dia tuan-tuan, ni sikap Nabi ni, sahabat kata, maksudnya diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW pada suatu malam terang benderang. Bulan purnama lah tuan-tuan kan. Dulu dia gelap-gelap sungguh kan. Bila ada bulan, wah, terang bulan, bulan purnama. Jadi dia tengok Rasulullah tu malam terang benderang tu, maknanya bulan, kalau negeri Arab lagilah, bulan terang benderang, awan tak ada, nampak terang kan. Dia tengok Rasulullah yang ketika itu di badan baginda terdapat pakaian berwarna merah. Aku memahati baginda dan memahati bulan. Dia tengok Nabi, tengok bulan, tengok Nabi, tengok bulan. Sahabat ni, siapa tadi? Jabir tadi, dia silih berganti. Dia tengok Nabi, tengok bulan, tengok Nabi, tengok bulan. Maka sesungguhnya aku mendapati baginda lebih indah daripada bulan. Nak kata macam mana tuan? Nak kata Nabi ni, maknanya handsome lah, lawa lah, menarik lah. Lepas tu kena pakaian merah pula kan. Jadi lagilah orang putih handsome pakai merah pula, nampak macam mana tuan? Cuma pakai merah ni ada hukum dia. Ada hukum, ada khilaf-khilaf ulama. Ada kata tak boleh, ada kata makruh, ada kata harus. Dia kalau nak selamat daripada khilaf-khilaf tadi, kita pakai baju merah tu campur colour lain sikit, buatlah belang-belang biru ke, hijau ke, kuning ke, jadi itulah sebenarnya, tak ada khilaf-khilaf sebenarnya. Kita biasa, cuma ada pendapat kontemporari lah. Merah ni kalau sekarang ni dia dah tak kira sangat dah sebagai merah yang tak boleh. Sebab dulu merah ni kalau merah perempuan, jadi macam tak sesuai lah bagi lelaki. Kalau sekarang ni pink color, memang kalau pink color ni perempuan lah. Kalau semua pakai dia tu kopiah pink, baju pink, seluar pink, tak sesuai kan. Itu yang ada makruh tu, mana yang menyerupai perempuan. Kereta Myvi pun pink juga kan. Tapi mana yang harus zaman sekarang ni dah tak, bukan dah, makna merah tadi tu bukan milik perempuan lah kan. Jadi tapi untuk kita elak, kita bila kita nak lari pada khilaf tu, kita pakai yang selamat lah, pakai yang merah yang ada campur-campur sikit. Baik tuan-tuan, jadi itulah kata nak bagi tahunya. Dia kata Nabi ni indah dari bulan ni, maknanya seri Nabi tu, seri wajah Nabi tu kan, dia putih berseri-seri kan, yang kita belajar yang lepas tu. Itulah satu gambaran Nabi tu.
Hadis ini menjadi dalil keharusan seorang lelaki memakai pakaian warna merah. Itulah saya kata tadi, walau begitu ada khilaf-khilaf dia, ada khilaf-khilaf dia. Tapi kalau nak buat sebab sini bolehlah, cuma Nabi pakai merah tu ada campur-campur. Namun terdapat ulama melarangnya berdalilkan hadis yang lain. Nanti kita akan bahas bab 8, tapi saya dah bagi tahu dah panduan-panduan baju merah tadi tu. Baik, tuan-tuan. Maknanya sekarang ni pengetahuan kita Nabi ni, kita dengar hadis tadi ni, kita dapat gambarkan betapa menariknya Nabi, betapa berseri-serinya Nabi, betapa handsome-nya Nabi. Itu kehendak Allah lah, kan, pilihan Allah lah. Lepas tu kita macam mana kita? Dia maknanya kita ni, kita nak berdakwah lah, nak berdakwah. Kita kena ada watak tu, tapi itu kurniaan Allah. Handsome tak handsome tu kan, cuma kita ni kemas. Jangan compang-camping apa ni. Camping tu sebab miskin, pakaian tak terjaga, baju tak bergosok, apa semua, badan tak mandi, gigi tak gosok, tak sesuai lah. Sebab Nabi tak jaga semua ni. Kalau gigi Nabi bersugi, kan, mana sifat pendakwah tu, ataupun sifat orang Islam ni kemas, kan. Seterusnya tuan-tuan, ada yang ke-10. An Abi Ishaq qala sa'ala rajulun al-Barra'a ibnu Azib radhiyallahu anhu akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla as-sayf qala bal misla al-qamar. Diriwayatkan daripada Abu Ishaq, dia menceritakan seorang lelaki bertanya Al-Barra'. Barra' ni dia sahabat Rasulullah, dia tahulah, bin Azib. Adakah wajah Rasulullah SAW umpama pedang, yakni bercahaya atau berkilat seperti pedang, atau panjang sepertinya? Dia kata Rasul macam pedang ke? Maksud dia tu berkilat macam pedang, bersilau-silau ke, dan bentuk dia panjang ke, gitulah bentuk pedang kan. Kemudian jawabnya Barra' tadi, tidak, akan tetapi wajahnya umpama bulan. Orang bahasa Melayu pun, orang bahasa kita pun, kalau tu kau laksana bulan lah, kau laksana bulan, bulan juga. Kau nak kata ni, bulan yang cantik ni, nak menggambarkan cantik tu sebut bulan. Jadi Nabi ni pun memang ada dah bandingan dengan bulan tu. Sri bulan cantik bestari, dia nak banding tu, bulan tu cantik kan. Jadi Rasulullah ni memang dah ada awal-awal lagi, dah ada dah perbandingan tu. Jadi jawapan tadi, maksudnya Nabi ni seperti bulan, bukan seperti pedang. Maknanya Nabi tak panjang, tapi muka Nabi tu dia bulat bundar. Kemudian kalau kata pedang tu bercahaya, Nabi ni lebih cantik daripada seri dia tu, daripada sebelah pedang, tapi macam bulan. Itulah maknanya soalan tadi tu, Nabi seperti pedang ke? Jawab Barra' ni tak. Nabi ni muka dia, kalau pedang tu panjang, kalau muka Nabi ni bulat bundar, kemudian kilauan-kilau pedang tu berkilau juga, tapi Nabi ni bersinar berkilau tu lebih daripada cantik daripada pedang tu, maknanya macam bulan. Itulah sifat Nabi lagi seterusnya tuan-tuan. Hadis yang ke-11. An Abi Hurairah radhiyallahu an
qal kana Rasulullah SAW abyadu ka'annama sira min fiddah rajil syari. Ni hadis lain pula tuan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Ni Abu Hurairah dah, sahabat Nabi yang dekat dah ni. Radhiyallahu an menceritakan Rasulullah SAW putih bersinar. Tadi abyad dia putih, abyad putih bersinar berseri, bagaikan ditempa daripada perak. Rambut baginda ikal lurus berombak. Pertama sini dalam hadis ni, kulit Nabi tu putih bersinar di ibarat macam perak, tuan. Perak je ni, perak tuan. Perak silver kan. Tapi bukan macam silver beku gitu, dia berseri-seri lah. Dia berseri-seri. Dia kita ni benda yang cantik ni, emas kan, perak, suasa tu emas campur lah, emas campur. Tak boleh juga tuan, kau makan suasa tak boleh juga kan. Yang boleh perak lah. Ni perak pun cantik lah kan, cincin perak cantik kan. Jadi Rasulullah ni ada yang sahabat umpamakan putih dia tu macam perak, mana berseri-seri lah sinaran dia tu. Walaupun disebut putih kemerahan, macam-macam, macam bulan, macam perak pula, tapi pokoknya Nabi tu putih berseri-seri. Bukan putih seperti putih macam kapur tu, dan bukan merah pekat kan, bukan merah pekat. Nabi ni merah, putih kemerahan. Bila kena cahaya dia merah-merah sikit. Kalau tempat yang kena cahaya, kulit Nabi tu ada putih kemerah-merahan sebab dia putih lembut berseri. Kalau tempat yang tak kena cahaya tu putih, tak ada merah. Tuan. Kemudian tuan-tuan, hadis seterusnya, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW urida alayyal anbiya'u wa idza Musa alaihi salam darbun minar rijal ka'annahu min rijali Shanu'ah wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihi salam fa iza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwatu bin Mas'ud wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa iza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum yani nafsahu wa ra'aitu Jibrila alaihi salam fa iza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah. Ni hadis seterusnya tuan-tuan yang menceritakan mengenai fizikal Nabi ni. Maksudnya diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, telah diperlihatkan kepadaku sekalian para Nabi. Masa Nabi pergi Isra Mi'raj tu nampak Nabi-Nabi tuan ya. Nampak Nabi-Nabi. Aku melihat Musa alaihissalam seakan-akan daripada kalangan kaum lelaki Shanu'ah. Shanu'ah ni kabilah dari Yaman tuan. Dia orang Arab pula lain tuan. Ya, Yaman lain sikit. Orang Madinah lain sikit. Dia ada beza-beza jugalah kabilah-kabilah dia tu, ikut keturunan dia.
Yaman ni saya rasa dia lebih kurang kita, dia tak tinggi sangat tuan, tak besar tinggi sangat Yaman. Masa saya pergi dulu, tempat saya duduk tu, kita daripada Maruah ni, kita masuk ikut Maruah tu, kita hotel kita belah Maruah lah, belah perpustakaan Nabi, belah rumah Nabi masa zaman Nabi kat Mekah tu lah, kalau kita hotel Tamu Haji lah. Jadi saya duduk tu, banyak sebelah saya tu orang Yaman kan, Yaman. Jadi dia ni Yaman ni dia lebih kurang kita je, cuma muka Arab lah kan, tapi dia tak besar sangat Yaman. Jadi kata ni tadi, Nabi kata Nabi Musa ni macam orang Yaman. Saya sembah tu, dia kata saya dari mana? Saya kata ana Malizi. Dia kata lah anta Yamani. Dia kata awak bukan Malaysia, awak Yaman juga. Dia kata saya Yaman juga, sebab mungkin dia tinggi rendah lebih kurang. Anta Yamani. Dia kata dah ana Malizi. Naam anta Malizi walakin Yamani. Dia kata ya, awak orang Malaysia tapi awak orang Yaman. Agaknya dia fikir keturunan lah kot kan. Lepas tu yang seorang tu, ana jadduka fi Yaman, saya ni datuk awak kat Yaman. Dia kata dia kata masa tu dia nampak, dia tengok saya ni muda, kaum Melayu ni muda tak tahu lah, tapi dia kata gitu, ana jadduka fi Yaman, saya ni datuk awak kat Yaman. Tak apalah kata, fi Yaman ni itulah kata apa tuan-tuan, bangsa dia kan, bangsa Yamani. Dekat negara kita ni ramai keturunan Yamani sebenarnya. Aku melihat Isa anak Maryam alaihi salam, maka ia mirip Urwah bin Mas'ud. Yalah sahabat Nabi yang ada depan tu, Nabi tunjuk ni macam Urwah ni, Nabi siapa, Nabi Isa ni apa Urwah ni. Kalau kita ada, dia tak tunjuk dah kat kita. Kita bukan Melayu kan. Urwah. Aku melihat Ibrahim AS, maka aku dapati ia milik sahabat kamu. Maksud sahabat kamu tu Nabi sendiri ya. Nabi sahabat kamu, aku dah Nabi lah. Jadi Nabi ni milik Nabi Ibrahim ni, Nabi Muhammad ni milik Nabi Ibrahim, sebab keturunan ni sama. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kan, sampai Nabi Ismail keturunan dia kan. Adalah mirip-mirip tu. Aku juga melihat Jibril AS, maka aku dapati ia mirip Dihyah, sahabat lah. Saya baca huraian dia sikit tuan-tuan. Adik ini menjelaskan wajah Nabi Muhammad SAW mirip wajah Ibrahim AS. Telah ijma' sekalian ulama dan ahli sejarah Islam bahawa Nabi Muhammad SAW ialah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu melalui anaknya Ismail. Malah hal ini dijelaskan sendiri oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Sesungguhnya Allah telah memilih dalam kalangan anak-anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, ia memilih dalam kalangan anak-anak Ismail Bani Kinanah, ia memilih dalam kalangan Bani Kinanah. Quraisy, ia memilih dalam kalangan Quraisy Bani Hashim, ada dekat dengan Nabi dah kan. Hashim bin Abdul Muttalib itu bapa dia Hashim, Bani Hashim, serta memilih aku dalam kalangan Bani Hashim. Hadis seterusnya kita baca sebanyak mungkin tuan-tuan. Hadis mengenai Nabi ni. An Sa'id al-Jurairi qal sami'tu Abat Tufail radhiyallahu an yaqul ra'aitu Nabi SAW wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi
qultu sifhu li qala kana abyadha malihan muqassadan. Maksudnya diriwayatkan daripada Sa'id Al-Jurairi menceritakan, aku telah mendengar Abu Tufail radhiyallahu an berkata, aku telah melihat Nabi SAW. Tidak ada lagi dunia sekarang ini orang yang pernah melihat baginda selainku. Aku berkata, sifatkanlahnya kepadaku sebagaimana yang kamu lihat. Ia menjawab, baginda putih berseri, tampan dan sedang-sedang. Tuan ni saya baca syarah dia tuan. Lagi detail lah. Gambaran yang diberikan oleh Abu Tufail radhiyallahu tentang Nabi SAW dalam hadis di atas boleh kita anggap sebagai inti kepada sifat-sifat fizikal Nabi. Walaupun pendek dia cakap tu, tapi padat, sebagai intipati lah. Pertama, kulit baginda putih berseri. Kedua, baginda ialah seorang yang tampan, amat menarik dan indah kepada siapa yang melihatnya. Allahu Akbar tuan. Kita ni insya-Allah lah tuan, di akhirat nanti jika kita orang beriman dapatlah tengok Nabi. Sebab nanti Nabi membawa panji-panji Islam, panji-panji la ilaha illallah, kan? Jadi orang beriman ni bersama Nabi lah. Nampaklah Nabi tu macam mana kan. Jadi kita dengar ni, semoga kita di hari akhirat nanti dapatlah jumpa Nabi, tengok kan. Bentuk tubuh baginda adalah sedang dari segenap segi, iaitu ketinggian, terlari sikit. Dia kata tadi kan Nabi ni putih berseri, lepas tu Nabi ni tampan, kemudian Nabi ni sedang. Sedang ni maksud dia tubuh baginda tu sedang, tinggi pun sedang. Banyak kali ulang dah, tinggi tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Tapi kalau Nabi duduk sebelah orang tinggi, tak dapat dia rendah. Itu mukjizat. Itu dah selalu bagi tahu dah. Kan, katalah ada orang tinggi kita kan. Kita macam saya ni 5 kaki lebih. Ada orang 8 kaki saya berdiri. Nampak saya rendah. Saya kata tak nak berkawan dengan kau, aku nampak rendah. Contoh lah tuan kan. Tapi Nabi ni kalau dia duduk sebelah orang tinggi, adalah orang Arab malah dah tinggi kan. Yang tinggi sangat tu tak nampak dia rendah. Itu mukjizat Nabi. Subhanallah. Subhanallah. Tapi dari segi bentuk badan Nabi ni, dia sedang-sedang, tinggi sedang, lebar sedang, wajah sedang, rambut pun sedang kan. Lebar tu maknanya taklah lebar besar sangat kan. Kemudian wajah, muka tak adalah panjang sangat, tak adalah lebar sangat, sedang-sedang. Rambut pun begitulah kan, taklah telah. Sila-sila tuan bilang, tuan. Disambung sikit lagi pada tuan.
Allah Allah. Asyhadu an la Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'thu maqaman mahmudan ladzi anta innaka lam. Baik, rambut sedang, rambut maknanya tak kerinting sangat, tak lurus sangat, dia beralun. Jadi itulah lebih kurang rambutnya. Jadi yang tadi ni sahabat yang tanya tadi Sa'id Al-Jurairi, tabi'in, mana lepas Nabi, zaman sahabat. Lepas sahabat tu tabi'in lah tuan, zaman tabi'in. Jadi yang tabi'in ni maknanya dia tak tengok Nabi, yang sahabat tengok Nabi. Jadi dia tanyalah sahabat yang tengok Nabi tu, Tufail ni sahabat Nabi, sempat lagi lah kan. Yang sebelum tadi hadis tu sama juga, tabi'in Abu Ishaq tanya kepada Azib Barak bin Azib. Tabi'in tanya kepada, yelah kita ni pun kalau ada orang tengok Nabi, kita nak tanya macam mana Nabi kan. Jadi tabi'in ni dia sempat tanya sebab sahabat tu masih sempat lagi dengan tabi'in ni kan. Macam tabi'in macam kita ni tak sempat lah. Jadi di sini pengajaran dia ini memberi dorongan kepada kita untuk sentiasa menambah ilmu tentang syama'il, tentang kesempurnaan sebagai manusia lah. Syama'il Nabi dan sirah baginda sebagai mencontohi amalan tersebut akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan ni semakin hari semakin kenal, semakin hari tambah cinta kepada itu bertambahlah kan. Semoga begitulah dengan pelajaran Syama'il Muhammadiyah ni. Ada yang ke-14, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu aflaja saniyatain iza takallama ru'ya kan nur yakhruju
min baini sanayahu. Maksudnya diwayatkan daripada Abdullah bin Abbas dan Umar, dia menceritakan gigi-gigi depan Nabi SAW antara satu sama lain renggang sedikit, yakni tidak terlalu rapat. Apabila baginda bercakap kelihatan apabila Nabi bercakap, kelihatan seolah-olah cahaya terbit daripada celah-celah gigi hadapannya itu. Dia gigi Nabi ni, dia 4 batang yang depan ni, dia macam zaman sekarang ni orang nak gigi rapat, macam cantik tu kan. Kalau dulu tak, dia nak jarang sikit. Dekat baru nampak jarang tu, jauh tak nampak sikit je. Nampak berseri-seri keluar. Gigi dah putih kan, gigi Nabi tu dah putih, terjaga. Kemudian ada jarang tu nampak berseri, sahabat-sahabat nampak. Baginda, antara amalan baginda ialah bersugi. Sebab itulah gigi baginda sentiasa bersih. Itulah tuan-tuan kan, amalan Nabi tu bersugi. Ada hadis sebut apa ni, kalau dah tidak lau asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kull wudu'in atau kull salatin. Maksudnya, kalaulah tak membenarkan umat aku, nescaya aku akan padukan kepada umat aku bersiwak setiap kali nak semayang ataupun setiap kali nak ambil semayang. Setiap kali nak ambil semayang ataupun setiap kali nak semayang. Antara dua tu lah. Nak semayang sebelum semayang pun disebut, atau disebut ataupun sebelum berwuduk kan tuan-tuan. Mana kerap lah tuan kan, kerap nak semayang bersiwak, semayang bersiwak kan. Maknanya memang amalan Nabi lah. Sampai Nabi kata nak padukan kalau tak memberatkan. Jadi betul lah tuan-tuan ya. Maknanya Nabi ni, dia sunnah kita ni dalam Islam ni menjaga kebersihan, termasuklah gigi tu kan. Gigi tu makna kita sekarang ni tak bersiwak, bukan tak siwak, bersiwak tapi tak guna siwak kan. Gosok gigi sama lah, tak apalah. Tapi kalau nak ambil sunnah, cari yang betul-betul tu lah, siwak lah, lebih sikit sunnah dia kan. Gosok gigi tu kira bersih lah, sama Nabi suka bersih gigi ni. Jadi pengajaran dia, penampilan menarik Nabi ialah gigi baginda yang bersih dan cantik, memberi pengajaran kepada kita agar mengambil berat tentang gigi dan kebersihan mulut. Antara amalan yang amat diinstruksi Nabi SAW ialah bersugi tuan-tuan kan. Dia panggil dalam bahasa ni Salvadora Persia. Dalam kitab ni ada tunjuk tuan-tuan ya. Daun dia, daun Ilustari Salvadora Persia, ditunjuk gambar siapa yang di kitab maknanya ada dijual lah, kayu sugi ni ada dijual. Persia ni Parsi biasanya kan, mungkin daripada keluaran Parsi lah. Bila ada kat kedai-kedai tu ada lah, kat kedai yang udah barang-barang sunnah tu ada, boleh lah nak ambil sunnah sekali-sekala, selalu pun tak apalah. Baik tuan-tuan, kita sebenarnya dah habis hadis mengenai fizikal Nabi lah.
Siri akan datang ni kita ambil kesimpulan ke semua sekali dan beberapa hukum daripada sifat fizikal Nabi ni. Kesimpulan. Mana kalau orang tanya kaki Nabi macam mana, kepala Nabi macam mana, mulut Nabi macam mana, kulit Nabi macam mana, kita boleh jawab. Itu dia punya kesimpulan tu pada insya-Allah pada kita akan baca pada siri akan datang. Setakat itu tuan-tuan, saya mohon ampun Allah Ta'ala dan tuan-tuan jika ada kekurangan, kesilapan sebagainya. Apa yang baik dari Allah Ta'ala, firman Al-Quran datang pada saya sendiri. Hakikat pada kedua-duanya kita tanggung majlis kita tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.